Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Baik, kita sambung Baharul Mazi jilid 24. Ba ma jaa fi hawanid dunya 'ala Allah azza wa jalla. Ba yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan keji dan hinanya dunia di sisi Allah, Tuhan yang maha besar dan yang maha mulia. Kita nak lihat hari ini tajuk 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hadis Nabi berkenaan dengan dunia. 1. An Sahli bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbatan ma'in." Hadis sahih daripada Sahlu bin Sa'ad, katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau dunia ini nilainya bersamaan di sisi Allah dengan sehelai nyamuk, sehelai sayap nyamuk, nescaya tiada diberi akan kafir daripada seteguk air. Kata Allah, henanya dunia di sisi Allah ni tak ada nilai. Kata Nabi, nilainya sayap nyamuk pun tak ada nilai. Sebab tu kata Nabi, kalau lah tuan-tuan, jikalau adalah dunia ni orang kafir tak diberi minum, murkanya Allah kepada orang kafir. Tuan-tuan balik rumah nanti buka dalam kitab Minhajul Abidin, buka kitab Minhajul Abidin, kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, Nabi Muhammad sebut pada aku, Nabi Muhammad kata, aku ni diutuskan untuk menghancurkan berhala. Maka Imam Ghazali menghuraikan bagaimana pembinaan berhala yang disembah oleh orang-orang kafir di dalam sebuah negara yang dihuni oleh majoriti orang Islam. Di antara syarat-syaratnya yang disebut oleh Imam Ghazali, tidak boleh orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir, membina berhala dan patung lebih tinggi daripada rumah ibadat orang Islam. Tak boleh orang-orang kafir membina patung lebih tinggi daripada masjid. Masya Allah. Hari ini tuan-tuan, berhala bukan setakat sama tinggi dengan masjid, sama tinggi dengan bangunan, dengan gunung pun ada. Dengan gunung. Maka ulama-ulama membincangkan bagaimana kalau mereka nak buat tokong, nak buat berhala yang besar. Maka boleh dibuat berhala yang besar, dengan syarat dijadikan berhala tadi tidur daripada sini ke sana berhalanya, tapi tidur.
berhala tu tidur. Yang tu tak apa. Jangan ditegakkan berhala daripada jauh nampak. Tak boleh. Hari ni kita terlalu toleransi. Sebab nak jaga hati puak-puak ni. Buatlah tinggi mana pun tak apa. Ni mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nombor 2. Anil Mustawrid bin Shaddad qala kuntu ma'ar rakbi alladhi waqafu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-sakhlah al-maitah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi hanat 'ala ahliha hina alqawha qalu min hawaniha alqawha ya Rasulullah qala fad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Satu hari kata Al-Mustawrid bin Shaddad, adalah aku bersama dengan Nabi naik tunggangan, naik unta, jalan dalam satu tempat. Tiba-tiba Nabi berhenti dekat bangkai seekor anak kambing. Bangkai anak kambing busuk. Nabi berhenti. Nabi tanya kepada sahabat, tahu tak kamu sekalian, kenapa tuan dia tak ambil bangkai kambing ini? Kenapa dia tinggalkan kambing di sini? Jawab mereka, sebab kambing tu keji, kotor tu yang dia campak dah jadi bangkai. Sebab tu tuannya tak ambil Rasulullah. Rasulullah menjawab, kata Nabi, itulah dunia di sisi Allah. Lebih Allah pandang buruk daripada tuan kambing memandang kepada kambing. Tuan-tuan lalu dekat lebuh raya, jalan raya, tengok lembu terkangkang mati. Perutnya kembung, kakinya terkangkang. Tuan-tuan tutup mulut. Tuan-tuan geli. Allah tengok dunia ni lebih hina daripada kita tengok bangkai lembu, bangkai kambing tadi. Itu bandingan dunia. Nombor 2. Nombor 3. An Abi Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Hadis hasan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dunia ini dikutuk akan dia. Adalah dunia ini dikutuk akan dia dan apa-apa yang ada di dalamnya, melainkan 4 perkara. 4 perkara saja yang tidak dikutuk. Pertama, zikrullah. Dan apa-apa yang berkaitan dengan zikrullah. Ketiga, orang yang mengajar. Keempat, orang yang belajar. Ini saja yang tak dilaknat oleh Allah. Pertama, yang tak dilaknat zikrullah. Kedua, apa-apa yang berkaitan dengan zikrullah. Ketiga, orang yang mengajar. Dan yang keempat, orang yang belajar. Tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mal'un. Mal'un, dilaknat. Baik, hadis keempat. Anil Mustawrid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyanzur bimadza yarji. Hadis sahih daripada Mustawrid, katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dunia ini di sisi akhirat melainkan seumpama kamu yang mencelupkan jari kamu akan jarinya di dalam laut, apakah yang tinggal pada jarinya? Nak banding dunia dengan akhirat, macam kamu celup jari kamu dalam laut, angkat semula. Apa yang ada pada jari kamu? Tidak ada apa-apa. Inilah bandingan dunia. Baik, ada 4 hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dalam bahagian ini. Baik. Habis itu Ustaz, adakah kita ni tak nak dunia? Adakah kita ni tak peduli pada dunia? Macam mana Ustaz? Saya tak faham lah. Dalam hadis lain suruh pergi cari dunia. Sayyidina Ali kata, kalau besok nak kiamat,
di tangan kamu ada benih pun kena tanam lagi. Ni apa cerita ni Ustaz? Dunia ni macam bangkai lah, dunia ni macam ayak dalam lauk lapar lah, macam mana cerita ni? Baik, kita tengok huraian dia. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya dunia ini sangat keji dan sangat busuk, amat hina dan tiada terkirakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, dia nak habaq pada kita, dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Jadi kalau tuan-tuan kata dunia kena ambil 50, akhirat kena ambil 50, jawapan dia tak tepat. Apa macam sekalipun, akhirat nombor satu. Akhirat nombor satu. Dalam kehidupan kita sehari-harian, kita kena jaga 5: agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. 5 benda ni kena jaga. Kalau tuan-tuan tak jaga 5 benda ini, dunia yang tuan-tuan ada sekarang adalah keji dan busuk. Itu maksudnya. Tuan-tuan boleh pakai rumah besar, harta berbilion-bilion, dipersilakan. Tetapi tolong jaga agama, tolong jaga nyawa, tolong jaga akal, tolong jaga keturunan, tolong jaga harta. Tuan-tuan boleh kahwin 4, silakan kahwin 4, tapi jaga 5 benda ni. Tuan-tuan boleh ada kereta 100 biji, silakan, tapi jaga benda ni. Tuan-tuan boleh ada rumah besar, ada kereta besar, silakan. Ada kekayaan yang banyak, silakan. Tetapi jangan abaikan 5 benda ini. Kalau tuan-tuan abaikan 5 benda ini, apa yang tuan-tuan ada sekarang tidak ada nilai di sisi Allah, malah lebih buruk daripada bangkai kambing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud nombor satu. Yang kedua, akhirat itu yang termulia dan terpandang baik. Dalil, wal akhiratu khairun wa abqa. Jangan tuan-tuan kata dunia sama berat dengan akhirat. Tidak. Dunia tak sama berat, akhirat lebih baik, kata Allah. Maka tidak diketahui hinanya dan dunia kejinya dunia, melainkan selepas daripada mengetahui hakikatnya dan zat dunia itu. Apakah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ghazali, apakah dunia dan zat dunia yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata, dunia ni cuma ada 6. Dunia ni cuma ada 6. Makan, minum, syahwat, pakaian, wangi-wangian, kenderaan. Saya ulang balik. Imam Ghazali kata dunia ni makanan, minuman, syahwat, pakaian, wangian dan kenderaan. Ni yang kita duk cari siang malam pagi petang. Yang pertama, makanan. Makanan yang paling bagus ialah madu lebah. Itu makanan paling bagus sekali. Tapi jangan lupa, madu lebah itu terjadi daripada air liur lebah. Air liur jadi makanan terbaik. Imam Ghazali kata minuman yang terbaik ialah air kosong, air putih, minuman yang terbaik. Tetapi siapa-siapa pun boleh minum. Orang Islam boleh minum, orang kafir pun boleh minum. Apa ada? Orang kafir pun sibuk duk minum. Yang ketiga, syahwat. Yang manusia cari dalam dunia ialah syahwat. Dan apa yang dia cari syahwat, datangnya adalah tempat keluarnya kotoran. Tempat keluar kotor, itulah yang manusia duk cari. Berebut, berbunuh pasal nak menikah. Panjat kereta api, terjun kereta api, lompat bangunan, berebut hero dengan heroin. Apa yang mereka cari? Tempat keluar air kencing semata-mata. Itu kata Imam Ghazali. Yang keempat, yang manusia duk cari siang malam ialah pakaian. Pakaian yang paling bagus datangnya daripada sutra. Sutra hanya terjadi daripada air liur ulat. Daripada ulat yang kita geli, itulah jadi pakaian paling cantik. Yang manusia duk cari ialah wangi-wangian. Wangi-wangian datangnya daripada kasturi.
Kasturi adalah wangian yang paling wangi dalam dunia. Tetapi daripada kasturi itu lahir daripada apa? Lahir daripada peluh, lahir daripada darah binatang yang bernama kijang. Itu saja yang manusia duk cari. Dan yang keenam yang manusia duk cari ialah kenderaan. Dunia bagi manusia ialah kenderaan. Ada motor, ada kereta, ada helikopter, ada kapal terbang. Tetapi kata Imam Ghazali, jangan lupa, daripada kenderaan itulah ramainya manusia mati. Anak yang sayang mati atas motor. Suami yang tercinta mati dilanggar kereta. Kawan yang dicintai mati aksiden. Yang itulah yang paling banyak membunuh manusia. Kata Imam Ghazali, benda yang paling banyak membunuh manusia ialah kenderaan. Yang paling dia sayang, itulah yang banyak membunuh dia. Bila kita ketahui hakikat dunia, baru kita tahu kejinya dunia. Kata Imam Ghazali. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas hina dan kejinya dunia. Beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada hadisnya begini. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahlu bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau adalah dunia ini menyamai kemuliaannya dan kebaikannya di sisi Allah Ta'ala akan satu sayap nyamuk, nescaya tidak diberi Tuhan akan orang kafir minum seteguk air daripadanya. Tetapi dengan sebab hinanya dan busuk kejinya, diberilah akan kafir itu banyak-banyak daripadanya, sampailah mereka berpindah ke negeri akhirat. Mereka tidak lagi merasai nikmat, melainkan azab semata-mata. Kata Allah, dunia ni tak ada nilai. Sebab tu Allah bagi pada orang kafir ni nikmat. Pakailah. Kalaulah dunia ni ada semacam sehelai sayap nyamuk, orang kafir ni takkan dapat nikmat daripada Allah. Sebab Allah benci pada orang kafir. Tapi pasal dunia ni tak ada harga, orang kafir nak mewah, ambil, aku bagi. Orang kafir nak senang, ambil, aku bagi. Tapi ingat, di hari kiamat kamu takkan dapat dah nikmat. Inilah bencinya Allah kepada manusia kafir yang sujud, yang sembah, malah tidak mengaku Allah sebagai Tuhan, sembah dan sujud benda-benda lain daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat, berkali-kali saya sebut dalam kuliah, dalam ceramah saya sebut berkali-kali, sebenci-benci kita kepada orang Islam, dia masih Islam. Sebaik-baik kita dengan orang kafir, dia tetap kafir. Jangan lupa tu tuan-tuan. Tolonglah ingat benda yang saya cakap ni. Tuan-tuan nak marah kat saya, marah. Ya, saya ni macam-macam orang marah. Sampai buka Facebook anti Ustaz Kazim, blog anti Ustaz Kazim. Ustaz paling glamour di Malaysia sekarang ni saya lah. Ya, buka aja cerita Ustaz Kazim macam-macam. Kutuk sana, kutuk sini. Saya dia tak ada masa nak jawab dalam Facebook saya. Tak ada masa. Saya pun bukan ada Facebook. Yang tuan-tuan duk tengok Facebook tu bukan saya duk manage dia. Orang yang lain, orang yang buat. Saya pun saya tak kenal. Saya kenal seorang aja, Khair Al-Medani itu saja yang saya kenal. Hak lain tu saya tak kenal. Tak siapa buat saya pun tak tahu. Tapi kutuk saya serapat-rapatnya. Masya Allah. Masya Allah. Yang terbaru saya buat sekolah, buat pondok dengan asrama anak yatim. Jadi mengenangkan nama mak saya tu, mak saya baru meninggal. Saya bubuh lah. Asrama Cu Nazira, Mahat Tafiz Al-Quran Al-Barakah, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Keluar dalam blog. Apa yang bubuh nama mak dia, tak boleh bubuh nama orang lain. Kau suka saya lah. Yang peduli apa dengan saya? Kau suka saya ke saya nak bubuh nama apa ke? Asrama Mak Topui, kau suka saya? Yang peduli pasal apa? Yang tu pun nak jadi isu tuan-tuan. Sepatutnya hang kena tanya pada diri hang, apa yang aku buat untuk bela anak yatim? Bela anak yatim pun tak hang sibuk orang nak bela. Kau suka saya nak buat apa pun, bukan duit dia. Ini penyakit manusia ni tuan-tuan. Dia tak ingat nak mati. Tak ingat kita ni ada pertemuan di hari kiamat.
pertemuan di hari kiamat ni tuan-tuan, masya-Allah, nak disoal satu persatu dengan apa yang kita cakap. Baik, dunia ini keji dan hina. Saya pergi ke Beruah baru ni, Dewan Orang Ramai Lim Keng Yik, dia tak komplain pula. Dewan Orang Ramai Lim Keng Yik terus dia bubuh. Saya pergi Batu Kurau, Dewan Dr. Mahathir. Saya pergi Permatang Pauh, belakang Masjid Batu Permatang Pauh, Dewan Haji Zabidi. Ketua PAS Permatang Pauh dia bubuh, Dewan Haji Zabidi. Pergi komplain sama. Jangan duk komplain dengan saya je. Nak mengenang jasa, mengenang seseorang, bohlah nama siapa pun, bukannya salah. Boh nama Upin dan Ipin pun tak apa. Payah tuan-tuan ni, jenis taksub babi buta ni payah. Baik, dunia ini keji dan hina. Sesungguhnya dunia itu keji, yakni busuk kepada para anbiya Allah. Dunia ini keji dan busuk kepada para anbiya, kepada asfiya, ahli sufinya, dan hina kepada Allah Ta'ala kerana dijadikannya percubaan dan pengujian bagi segala hamba-Nya. Maksudnya bukan kita ni disuruh bunuh diri. Aku tak maulah duduk dalam dunia, aku nak mati. Bukan maknanya tuan-tuan kena ambil televisyen, tuan-tuan campak dalam lombong. Saya kata pada tuan-tuan, siapa yang nak campak TV, mai kat saya. Mai bagi kat saya. Siapa yang nak tak mau duduk di rumah banglo, bagi kat saya. Banyak benda saya boleh buat dengan TV tu. Banyak benda. Saya tengok kipas tuan-tuan ni. Ada 10 kipas, satu baris. 10. Baru ni saya pergi Masjid Sultan Singapura minggu lepas, dengan Masjid Istighfar Singapura. Kipas dia sebesar kipas helikopter. Sali buka, sejuk satu masjid. Saya tak bohong, masjid tuan-tuan ni kena buh helikopter punya kipas ni. Ada 10 bilah kipas dia. Saya semayang, pas semayang saya pun lihat sejuknya masjid ni, kipas tak ada. Saya pun jenguk, saya semayang balik tu, Masjid Sultan macam kita punya masjid, di bawah tepi kiri kanan dia ada macam itu. Saya semayang di situ, saya kata sejuk masjid ni, kipas tak mana tak pasang atas kepala saya. Saya pun tengok, Masya Allah, kipasnya besar gila. Jadi tuan-tuan, kalau tak nak pasang aircon masjid tuan-tuan, bincang dengan Haji Fauzi, suruh buat satu kipas besar. Tuan kadang-kadang jumpa dengan Zul Design, pergi buat Zul Design no? MacGyver Malaysia no? Suruh dia cipta kipas besar, sekali buka 2 cukup. Terbang kan telekung maklum, macam helikopter nak naik, terbang segala benda. Masya Allah tuan-tuan, canggih. Tak payah nak pasal kipas ni sakit jiwa tuan-tuan, bukan rasa apa. Tuan-tuan pergi jumpa Zul Design, cakap dekat dia, Ustaz Kazim suruh cipta satu kipas besar. Masya Allah tuan-tuan, memang sejuk, selesa tuan-tuan, bunyi. Nah, cuba yang mana yang kena Zul Design, suruh kipas ni. Tak runtuh ke Ustaz? Kalau runtuh pun syahid, tak apa. Nah, masuk paper, glamour lagi. Nah, 10 orang putih kepala, tak apa tuan-tuan. Ikat lah kuat-kuat, tiang-tiang semua konkret belakang. Kena buat, tak payah pasal ikom, tak apa. Buh kipas tu, memang cukup besar tuan-tuan. Helikopter pun terbang. Baik. Apa maksud dunia ni? Dia kata dunia ni keji sebab dunia ni menjadi medan pengujian untuk kita. Fitnah. Fitnah ni bukan tuduh orang tanpa bukti. Fitnah ni maknanya ujian. Ujian. Berapa ramai yang fail dalam ujian? Tadi ada satu perempuan anak dara main jumpa saya tadi, dekat Cerah. Cerah ke mana? Lupa tadi petang ni, lepas Jumaat ceramah. Loh tuan-tuan, saya tak gamak tengok
Duk tengok bawah saja, warak saja. Masya Allah. Lawa tak apa mai apa malam ni. Tak dia mai malam. Kalau ada minta maaf lah cakap ni lawa sangat. Kemas sangat. Kena pakai purdah. Saya tak boleh tengok, dia tengok tempat lain. Ya. Masya Allah. Ujian. Berapa ramai yang kalah dengan perempuan. Cabuk serban, buh dalam bukit. Dia kalah. Itulah maksudnya. Berapa ramai perempuan-perempuan yang kalah dengan laki-laki. Tudung pakai, kain selak. Tudung pakai, kain terselak. Yang ni yang banyak berlaku. Duduk kat taman bunga, duduk sandar atas kursi batu. Tudung pakai, baju pakai. Rupanya ada orang di atas paha dia. Subhanallah. Dia kalah dengan ujian laki-laki. Ada orang yang kalah dengan ujian anak-anak. Anak-anak menjadikan dia kedekut. Tak boleh nak sedekah, tak boleh nak derma sebab duk teringat ke anak. Anak nak sekolah, nak pakai duit, anak lah apa, lama-lama tak boleh sedekah. Mak bapak jadi kedekut. Berapa banyak mak bapak yang jadi rosak pasal anak. Tadi ada satu mesej masuk, dia kata, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz sebut terkejut beruk. Kemudian Ustaz kata bukan terkejut beruk, terkejut orang hutan. Saya ni Ustaz bukan terkejut orang hutan, terkejut King Kong. Astagfirullahalazim. Apa pula lah terkejut King Kong ni? Masya Allah Ustaz, saya baru dapat tahu Ustaz oi. Saya ni cikgu sekolah. Kawan saya cikgu sekolah, kami baru tahu depa suami isteri tak pernah kahwin, duduk serumah, ada anak berumur 20 tahun. Kami ingat laki bini Ustaz oi, tak kahwin. Suami cikgu, isteri cikgu Ustaz oi. Tu yang saya terkejut King Kong Ustaz. Itulah nama dia, ujian. Dia kalah dengan syahwat. Kalah. Itulah maksud dunia ni keji. Dia banyak mengalahkan orang. Daripada yang baik kalah, yang alim kalah, yang baik kalah. Sebab itu kalau tuan-tuan nak dunia ni menang pada tuan-tuan, tuan-tuan kena ada 4 benda. 4 jadi 4 benda ni tuan-tuan selamat. Pertama kita dah sebut dah tadi, zikrullah, ingat pada Allah. Berapa ramai yang kalah dengan wang, rasuah. Dia tak takut dengan rasuah, dia tak takut dengan Allah, dia ambil rasuah. Ingat, rasuah tu masuk neraka. Bukankah ar-rashi wal murtashi finnar? Fikir, ingat Allah. Bila nak berzina, ingat Allah. Nak berliwat, ingat Allah. Ingat. Nak lawan mak bapak, ingat Allah. Nak buang anak, ingat Allah. Masalah dia sekarang, manusia sekarang tidak ada ingat pada Allah. Television, berapa banyak yang ingat pada Allah. Surat khabar, berapa banyak yang ingat pada Allah. Radio, berapa banyak yang ingat pada Allah. Penceramah, berapa banyak yang ingat pada Allah. Kena ingat pada Allah apa yang kita tuturkan. WPT 8989, tolong ubah kereta BMW anda. WPT 8989, minta maaf, kita nak habis dah. Tolong ubah kenderaan, nak keluar. Saya sebagai ustaz, walaupun saya baca kitab, saya masih kena ingat pada Allah. Bercakap mesti ada fakta. Bercakap mesti ada fakta. Bercakap mesti beringat pada dosa dan pahala. Jangan mentang-mentang kita ni jadi ustaz, kita lupa pada apa yang kita diperintahkan oleh Allah. Yang kedua yang menyelamatkan kita ialah apa-apa yang berkaitan dengan zikrullah. Apa-apa yang mengingatkan kita dengan zikrullah. Kita tolong orang, kita tolong peringat, kita tolong watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka tuan-tuan selamat. Tuan-tuan carilah jalan. Macam mana cara nak mengingatkan orang tentang Allah. Tolong cari jalan. Kalau tuan-tuan di sini pengarah filem,
Ustaz, bermula malam ini restoran saya Chop and Stick mula membuat jualan koleksi VCD ceramah tuan. Moga usaha ini diberkati dan berterusan. Haji Kamal, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dipersilakan. Dia buat CD, dia baru masuk mesej tadi. Dia baru masuk hantar, dia nak jual CD, jual. Ada sahabat saya, dia kata dia tak jual CD saya. Dia ambil CD saya, dia buat dalam pertandingan golf amal, dia bagi CD sebagai hadiah pertandingan golf amal. Ada orang yang datang pergi ke pejabat saya, ambil CD saya beratus. Dia ambil CD, dia bubuh dalam beg kecil, beg kertas, dia bagi pada tetamu yang datang masa kenduri kahwin rumah dia. Ini dipanggil sebagai membantu zikrullah. Semalam saya pergi ceramah di satu tempat. Dia kata, Ustaz, kami di kampung kami, bila ada kenduri kahwin, ceramah Ustaz akan dipasang di corong radio. Tidak lagi Hindustan dan lagu ogo-ogo. Masya Allah. Di Ipoh ada satu restoran, nama dia restoran Mi Rebus Ramli. 24 jam pasang CD saya ketika orang sedang makan di Ipoh. Di Zaza ke apa mana ke, Zaza restoran Akid Marang, 24 jam pasang CD kita. Sambil orang makan nasi, orang dengar ceramah. Itu nama dia membantu zikrullah, tidak sia-sia. Saya dah habaq pada tuan-tuan, ada satu toki restoran, dia panggil saya buat ceramah di tempat dia, dan dia panggil budak-budak anak-anak yatim makan percuma di restoran dia. Dia kata, Ustaz, kita dah buat program 4 bulan dengan sekolah Ustaz, dengan budak-budak yatim anak-anak Ustaz ni. Dia kata, Ustaz nak makan apa dengan budak-budak Ustaz? Makanlah Ustaz, panggillah 400 pun. Kita takkan ambil bayaran, kita sedekah aja. Saya tanya, Haji, jangan, Haji berniaga Haji. Dia kata, Ustaz, saya nak haba pada Ustaz. Bila kita buat program macam ni Ustaz, satu malam saya boleh dapat 14,000 hingga 16,000 satu malam. Jualan restoran dia saja, dia kata boleh pi 14 hingga 16,000 satu malam. Apa ada Ustaz setakat budak-budak yatim nak makan? Balon lah Ustaz. Allah bagi rezeki murah tuan-tuan. Ini dipanggil benda yang bukan sia-sia. Yang ketiga, benda yang bukan sia-sia ialah orang yang belajar, orang yang mengajar. Tak keji tuan-tuan. Sebab kadang-kadang suami ni pergi mengaji, isteri marah. Balik lambat, tak reti balik awal. Sedangkan suami pergi belajar. Belajar apa Ustaz sampai pukul 12 malam? Yang tu saya tak tahu. Tapi kalau dia belajar fardu ain, silakan. Ada isteri yang pergi belajar, suami marah. Ada satu maklum, dia ni ketua kelas saya. Saya dah mengajar Quran tahun 90-an dulu. Dialah tukang telefon saya, ada kelas ke tak ada kelas. Saya tengok 3 minggu dia tak datang. Saya tanya pelajar-pelajar lain, mana pergi maklum? Udah berhenti Ustaz. Lah, kenapa berhenti? Suaminya marah. Suaminya suruh berhenti. Sebab apa? Atau dia tu kalau latah sebut nama Ustaz. Dia latah, Ustaz Kazim, suami marah, berhenti mengaji. Tak datang dah tuan-tuan. Jadi maklum-maklum pun kalau nak latah banyak lagi orang lain. Awi ke, usuk welca ke, suruh dia latah. Latah nama saya pun disuruh berhenti. Masya Allah. Sedangkan orang yang belajar bukan dikeji, orang yang mengajar bukan dikeji. Belajarlah tuan-tuan. Itulah maksud yang dikatakan keji tadi. Dan yang terakhir, siapakah yang berhadap kepada dunia dan siapa yang berhadap kepada Allah? Siapa yang berhadap kepada dunia, kejilah. Siapa yang berhadap kepada Allah, dia mulia. Tuan-tuan bekerja sebagai cikgu semata-mata kerana Allah, mulia. Tuan-tuan bekerja sebagai tukang sapu sampah semata-mata kerana Allah, mulia. Tuan-tuan peniaga, meniaga kerana Allah, mulia. Tuan-tuan ustaz kerana dunia, ditolak. Ditolak. Saya baca Facebook semalam. Bila dalam Facebook Khair Al-Medani sebut tentang apa ni, makan Haiti ni, Haiti RM50 seorang.
didermakan untuk tabung surau Nurul Iman Shah Alam Nurul Sa'diah Kuala Selangor. Ada seorang hantar, dia komen dalam Facebook, dia baca ayat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah kamu dengan orang yang menyeru kepada jalan Allahnya dengan tidak minta upah, mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Dia nak komen dan dia nak kata penceramah ni jangan ambil duit. Tu maksud dia tu. Tu maksud dia. Lepas ni tuan-tuan, siapa sini yang jadi cikgu sekolah? Angkat tangan. Lepas ni jangan ambil gaji. Siapa sini yang ustaz-ustaz cikgu sekolah? Ustazah, kafar, jekok, berlambak-lambak. Jangan ni ambil gaji. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Subhanallah, singkat sungguh pemikiran orang ni. Yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah kisah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ni, dia pergi selamatkan 3 orang Rasul, 3 orang Nabi yang ditangkap oleh raja, yang nak dibunuh 3 orang Nabi ini kerana berdakwah dalam negeri. Habib An-Najjar ialah orang kafir asalnya. Nabi-nabi ni dakwah pada dia. Tuan, masuklah agama Allah. Habib An-Najjar kata, apa istimewanya agama kamu sampai aku kena masuk agama kamu? Kata dia, istimewa apa tak tahulah, tapi inilah agama yang benar. Agama yang benar. Habib An-Najjar kata, apa bukti kamu ni Nabi? Apa bukti kamu 3 orang ni Nabi? Kata Nabi ni, tuan nak tunjuk bukti apa, minta. Kami insya-Allah kami boleh buat dengan izin Allah. Kata Habib, anak saya buta. Anak saya buta. Kalau betul kamu ni Nabi, celekkan anak saya. Nabi tadi kata, kami bukan Tuhan. Kami utusan Allah. Kami doa pada Allah, mudah-mudahan celek anak kamu. Nabi 3 orang tadi pun doa. Dengan izin Allah, matanya celek. Anak dia seronok, Habib pun seronok. Habib ambil duit, nak bagi upah pada mereka. Nabi-nabi kata-kata, kami tak ambil upah. Kami Nabi. Hai, aku seronok ni, anak aku dah celek. Apa upah kamu nak? Nahi. Kami tak ambil upah. Kami minta kamu masuk Islam aja. Imanlah kamu pada Allah. Habib pun angkat tangan, mengucap dia. Terima dia Islam sebagai agama dia, agama Allah Ta'ala. Kemudian mereka pun pergi berdakwah tengah negeri. Raja tangkap dan nak dibunuh. Bila Habib tahu Nabi ni nak dibunuh, Habib pun datang. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlari-lari nak selamatkan Nabi tadi. Habib kata, jangan bunuh. Mereka Nabi, jangan bunuh. Orang-orang kampung marah Habib. Oh, kamu dah isi borang Dia kata, aku dah beriman pada Allah. Mereka ni Nabi. Mereka tak minta upah. Ikutlah mereka. Mereka lah orang yang dapat hidayah. Itulah kisahnya. Jadi dia faham, ustaz dan ustazah pun jangan ambil upah bila nak mengajar. Bukankah Sayyidina Umar katakan tadi ada 2 benda hukum? Pertama, kamu kena tengok Quran. Kedua, kamu kena tengok hadis. Bukankah ada satu hadis, seorang sahabat Nabi membaca 7 kali Al-Fatihah kepada orang sakit, dan dia minta upah dia baca itu seekor kambing. Bukan untuk dia seorang, 30 orang pengikutnya. Ketua kambing ni kena gigit kala jengking. Dia kata, ubatkan ketua kami sakit. Sahabat Nabi kata, boleh aku ubat dengan syarat kalau sembuh seekor kambing untuk seluruh rombongan aku, 30 ekor kambing. Baik, 30 ekor kambing. Dia baca Al-Fatihah 7 kali. Dia baca Al-Fatihah 7 kali. Dan dia ludah pada tempat gigit kala jengking. Dengan izin Allah, lega, sembuh.
maka dia dapat 30 ekor kambing. Mereka nak makan, mereka tak berani. Mereka bawa balik kambing itu ke Madinah. Mereka tanya pada Rasulullah, boleh tak kami makan kambing ini sedangkan kami minta upah baca Quran? Kata Rasulullah, kalau kamu tak nak makan kambing itu, berikan pada aku. Menunjukkan boleh minta dan harus minta. Jadi kita ada dua sumber. Sumber yang pertama Quran, menjelaskan tentang Nabi. Ikutlah Nabi, dia tak minta upah pada kamu. Itu ayatnya. Mana ada Nabi minta upah, tuan-tuan? Tak. Yang kedua, harus minta upah sebab dibenarkan dalam kisah itu. Dia apa masalah kita? Kita sekarang jual meja RM50, bukan untuk dibagi pada ustaz semuanya, untuk dimasukkan kepada tabung pembinaan surau secara tak langsung wakaf. Tapi ini, saya boleh berceramah pada tuan-tuan tanpa minta uang, boleh, dengan syarat saya tak makan, tak minum, dan saya terbang. Yang tak minum, tak makan, malaikat. Yang terbang, malaikat. Boleh? Ceramah pergi mana-mana pun. Singapura, sudah sampai Singapura. Ustaz makan, saya malaikat, tak makan. Ustaz minum, saya malaikat, tak minum. Saya tidak ada anak-anak, saya tidak ada isteri, saya malaikat. Saya tak makan, tak minum. Tak bagi upah pun tak apa. Tapi kebanyakan ustaz, memang bukan kebanyakan dah, semua ustaz dan ustazah tu manusia, berjalan pakai minyak, tol, makan, minum, semua dia kena tanggung. Tolonglah bayar untuk dia. Bayarlah. Jangan tak bayar pula, jangan peri ikhlas aja. Mampu dah ustaz ikhlas macam tu. Teruklah macam tu. Tuan-tuan lepas ni kalau cikgu sekolah ikhlas, tu saya minta duit. Cikgu tuition pun ikhlas. Ikhlas semua. Pilih meniaga. Siang-siang jadi cikgu, malam-malam meniaga burger. Ustaz pun mengajar malam-malam, siang-siang cok kelapa sawit. Ni pemikiran ni salah dia, tuan-tuan. Cukup salah. Dia kata ustaz tu nak dunia. Nak dunia kalau minta sampai 10,000, tu confirm lah. 10,000 tambang. Kelas bisnes, hotel 5 bintang, tu tobat lahong, tu saya panggil lah. Saya pernah jumpa ustaz macam tu, nak 5,000, hotel 2 bilik, kapal terbang, kelas pertama, tak bayar, minta maaf. Yang saya kata, mereka kata saya ni demand. Ustaz Kazim ni dah masuk dalam TV lah, apalah, demand dah sekarang. Tak demand. Bila orang telefon saya, okey ustaz, berapa nak bayaran pada ustaz? Saya kata saya tak minta bayaran. Saya tanya, berapa pihak saya nak bagi? Pihak sana nak bagi berapa? Kami bagi 300. 300 tak cukup, saya kata. Tol saja 100, minyak 150, 200,500, hang bagi 350, makan kat tapah. Makan kat tapah. Upah driver ni, tu kereta saya tu dah berdengung dah, kereta dia tu nak kena repair besok tu. Hang bagi 300, upah driver lagi, tol minyak lagi, apa yang saya nak dapat? Anak saya tinggal lagi. Saya nak mai ceramah di Kuala Lumpur ni pukul 9 kena mai lah, nak bertembung dengan sembahyang Jumaat lagi. Tuan-tuan pukul 9 duk buat apa? Tidur lagi. Tak benda pencin. Tolong fikirkan tuan-tuan. Ada satu orang telefon, ustaz kami nak bagi ustaz 500. Tak apa, bincang dengan PA saya. Dia telefon saya balik. Dia kata PA kata tak cukup 500. Kami bagi 500 je. Saya kata abang, nak pi Petaling Jaya tu jam saja berapa lama lah. Orang duduk Petaling Jaya pun tak keluar pi, tambah saya nak pi sana. Fikirlah saya kata. Jadi tuan-tuan tolonglah, agak-agak tak ada duit, pasang CD saya. Bos skrin macam ni pasang CD, free of charge. Tolong faham. Tadi saya menyembang dengan jalur Jalinas Nasional yang akan dilancarkan insya-Allah. Saya dah dibuatkan tadi
Lepas ni tuan-tuan nak ceramah saya, tak payah panggil saya. Dakwah keluar duit 1 sen pun tak payah. Tuan-tuan, kita akan buat. Jalin Nas akan buat pada saya, insya-Allah. Insya-Allah, saya tak kata bila. Insya-Allah akan dibuat kuliah secara online. Kuliah maghrib. Saya tak perlu keluar dah, duduk di Ipoh. Tuan-tuan boleh buka internet tuan-tuan masing-masing, direct, dan tuan-tuan boleh soal jawab dengan saya pada masa itu juga. Tadi saya diberikan taklimat, diberikan oleh syarikat Jalin Nas, Jalur Labor Nasional, yang akan dilancarkan sepatutnya bulan ini, bulan 6 ini. Tapi belum dapat lagi kepastian daripada pihak-pihak tertentu. Mungkin dilancarkan pertengahan bulan Julai. Sudah tengok dah studio dia. Sudah tengok dah bentuk studio dia cukup canggih. Dan tuan-tuan boleh dengar dengan keadaan yang sangat laju. Tuan-tuan jangan duk bayang ada bulat lagi tu. Bila nak loadingnya duk bulat, kita pun pening bila lah nak ambil gambar ni. Kadang-kadang turun keras terus, tak ada langsung dah. Dia je duk pusing habis-habis. Dia kata yang ni tak ada ustaz, yang kita lancar ni zap je ustaz. Laju punya. Bukan unify dah, unit 10 ke apa kata tuan. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mungkin satu hari nanti saya tak main dah sini. Saya tak datang dah masjid. Tuan-tuan duduk di masjid, masjid je pasang. Soal jawab terus dalam internet. Dan saya jawab terus dalam internet. Seluruh Malaysia boleh dapat. Masa itu tuan-tuan tak payah panggil saya lah. Simpanlah duit masjid tuan-tuan. Ini teknologi kita, insya-Allah. Saya cuba buat pada tahun lepas, tapi tak boleh pi pasal slow. Gambar terbit dulu, suara tak terbit. Suara terbit, gambar tak ada. Ni lemah. Yang tadi yang saya buat demo tadi, promo tadi dengan mereka, saya sangat puas hati. Saya sangat puas hati. Sistem yang sangat canggih. InsyaAllah kita akan cuba buat sesuai dengan keadaan semasa pada hari ini. Tetap direct macam kita sekarang. Boleh bersoal, boleh berjawab. Tuan-tuan boleh soal dan saya boleh jawab dalam masa yang sama. Baik tuan-tuan, yang terakhir di sini ada satu soalan. Bercakap tentang dunia dan fitnah, apa pendapat dan pandangan ustaz tentang program realiti ustazah pilihan? Ini cadangan daripada pihak-pihak tertentu nak buat. Sekarang imam muda, ni hak terbaru pula, ustazah pilihan. Benda hak baik ni baiklah, tetapi kena ingat, baik macam mana pun kita berada di bawah peraturan agama. Saya telah buat CD di tempat Ustaz Yusaini masa saya ceramah bulan lepas di masjid dia di Perlis, iaitu perempuan. Ada 12 benda yang orang perempuan kena jaga. Saya tak pasti CD ni dah terbit ke belum, saya tak pasti, saya minta maaf. Walaupun dia pakai tudung kepala, belum dikira dia sempurna menutup aurat. Pertama, dia kena jaga pakaian. Tidak boleh pakaian yang nipis sampai nampak warna kulit. Kalau dia ustazah sekalipun, dia nampak warna kulit, tetap belum menutup aurat. Ataupun dipakainya perhiasan. Orang perempuan boleh memakai perhiasan di jari. Boleh pakai, sebab jari bukan aurat. Tetapi apabila perhiasan di lengan, perhiasan di dadanya, maka dia telah menjadi aurat pada dia. Yang ketiga, solekkan. Kalau kita ustazah sekalipun, bibir merah menyala, kenin ni ya Allah rapat cukurnya, kelopak mata ni pula warna biru belah sini, warna kuning belah sini, pejam warna lain, buka warna lain. Yang ni pun tak sah juga tuan-tuan. Yang keempat, suara. Suara. Kalau cakapnya mendayu-dayu, perempuan ya? Ya. Kita hak tengok pun sekali. Tak boleh. Dia kena cakap elok-elok. Kita hendaklah mengamalkan beberapa prinsip Islam. Oh, ustazah tu cengengnya. Yang tu baru betul. Tuan-tuan, kita kena pilih orang Islam ya. Kalau macam itu suara dia lentuk-lentukkan pun tak sah lagi. Belum sah lagi. Yang kelima, yang dikena jaganya apa?
yang dikena jaganya ialah kalau pakaiannya itu menutup aurat, tengok pula pakaiannya itu, warnanya, maniknya, labucinya, labu kundonya, kena tengok lagi. Kalau penuh dengan manik bergelit-gelit, kalih belah sini mergelit, kalih belah sini mergelit, dia gelak pun mergelit gigi dia, ting, sudah dah dia ni. Maka yang tu pun dia kena jaga. Ada 15, ada 12, saya baru sebut 5. Itu pelajaran akan datang untuk menjawab persoalan ustazah pilihan. Tetapi kalau dia boleh jaga dua-dua belah benda ini, maka harus. Tapi kalau dia tak boleh jaga, menimbulkan benda-benda yang lain, buat diam-diam sudahlah. Buat diam-diam sudah, didik elok-elok. Sebab sekarang ini perempuan kekurangan ustazah, semuanya ustaz belaka. Kadang-kadang orang perempuan nak soal benda yang rumit-rumit, malu. Nak tanya suami tak nak jawab. Nak tanya ustazah tak ada. Jadi kita kena banyakkan ustazah. Tapi tolonglah kontrol. Janganlah jadikan ustazah pilihan dalam TV ini menonjolkan benda lain, tidak menonjolkan keilmuan dan yang sepatutnya. Ya, jangan jadi tabarruj dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, ikut saya baca doa yang saya edarkan kepada tuan-tuan sebelum kuliah tadi. Jadi banyak sangat orang duk telefon saya. Ada yang tak dapat. Ada yang tak dapat, angkat tangan. Ustaz Zuhair akan hantar. Tolong. Tolong passing. Baik. Doa ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa dapat. Iaitu bila Siti Fatimah anak Nabi mengadu kepada Nabi yang dia ni hidup susah. Siti Fatimah ni anak ramai, bukan 2 orang, Hasan dan Husin aja, ramai anak dia. Dan suami dia pula, Sayyidina Ali, adalah orang miskin. Jadi mengadu kepada Nabi yang dia ni hidup susah. Lalu Nabi pun ajarkan doa ni supaya hidup Siti Fatimah jadi senang. Satu hari Nabi pergi tengok Siti Fatimah masih susah. Nabi tanya dekat dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti wa idza amsayti. Kata Nabi, apa yang menghalang kamu daripada kamu baca doa ini pagi dan petang? Kenapa malas baca? Bukankah doa ni aku dah ajar kepada kamu pagi dan petang kena baca, subuh dan maghrib? Kenapa tak baca? Maka Nabi tegur dia sebab dia tak nak baca doa ini. Jadi tuan-tuan, bacalah doa ini untuk memudahkan urusan tuan-tuan. Pendek aja. Ya, ada masalah anak, masalah suami, masalah isteri dan sebagainya. Bermula daripada Ya Hayyu Ya Qayyum. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takiluni ila nafsi tarfata ainin. Baik, tolong ulang balik sama-sama. 1, 2, mula. Wala takiluni tarfata ainin. Baik, tuan-tuan, bacalah doa ini pada waktu subuh, selepas sembahyang subuh, dan selepas berakhirnya waktu sembahyang asar, sebelum masuk waktu maghrib pagi dan petang. Pendek saja. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu
wala takiluni ila tarfata ainin. InsyaAllah Allah mudahkan tuan-tuan, Allah pelihara tuan-tuan. Yang keduanya, sambutan ulang tahun yang kelima Pusat Pendidikan Al-Barakah. InsyaAllah pada 25 Jun ada pameran karnival di Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjui, Ipoh. Paginya ada pertandingan tahfiz sekolah-sekolah, nasyid sekolah-sekolah, dan sebelah malamnya insya-Allah forum perdana ahli panel Ustaz Roslan Cik Ros, Ustaz Yusaini Yahya dan Ustaz Zulkifli Ahmad. Insya-Allah ya. Insya-Allah kalau tak ada Ustaz Zul, Ustaz Muhammad Kazim lah, 3 orang lah. Dan pada 26 hari bulan pula acara kemuncaknya 26 Jun 2011 bertempat di kediaman Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Tuan-tuan dengar ni takut pula ni. Ya, kita nak buat di stadium, tapi stadium ada pameran hartanah. Nak buat dekat dia stadium, mini stadium pun tak dapat kebenaran, dan Menteri Besar kata buatlah di rumah dia, dia izinkan. Dia pun tak ada hari tu, dia berlepas ke luar negeri. Jadi kita akan buat di rumah dia, dan insya-Allah 3 ekor lembu, 3 ekor kerbau dan seekor lembu akan ditumbangkan, dimasak pada hari itu. Dan atau caranya ialah bacaan Quran daripada Darwisha yang saya bawa datang ke sini dulu dengan adik dia yang berumur 3 tahun. Adik dia telah menghafaz dekat-dekat 2 juzuk Quran, umur 3 tahun. Ya, Darwisha dah 5 tahun, mungkin dah sekarang dah boleh cakap Arab, dah boleh cakap bahasa Inggeris dah sekarang. Sekarang yang kita nak tonjolkan adik dia pula, iaitu adik dia yang bernama Darwish, yang telah menghafaz beberapa buah surah dan juzuk 30. Dan ceramah khas daripada Ustaz Aslin Bahrin dan kumpulan nasyid, kumpulan Rabbani dan kumpulan zikir daripada Ustaz Zuhair. Sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi tuan-tuan boleh datang dan boleh melawat ke sekolah saya yang duduk berhampiran di situ. Jadi insya-Allah kita anggarkan lebih kurang 8,000 orang jemputan yang akan datang pada pagi itu. Dan yang terakhir tuan-tuan, ni yang saya sebut pada tuan-tuan pada bulan lepas, kita akan membina sebuah pusat tahfiz yang baru, yang lebih selesa dan lebih besar, sejumlah 4 juta ringgit untuk mak tahfiz ini yang baru. Jadi tuan-tuan yang mana nak berwakaf, kita akan jual sekaki persegi sebanyak RM50 dan kita jual sebanyak 77,000 kaki persegi. 77,000 kaki persegi, dan akan dilancarkan pada 26 hari bulan 6 itu. Dan saya khabarkan pada tuan-tuan, tahfiz ini adalah untuk membela anak-anak yatim daripada Siam yang bapa mereka mati terbunuh, dibunuh dan sebagainya. Setakat ini kita ada 24 orang anak yatim, dan kita akan tambah lagi. Dan kos segalanya, tanahnya saja berharga 1.4 juta dan bangunannya keseluruhannya hampir 4 juta. Jadi tuan-tuan yang mana nak berwakaf, tuan-tuan boleh pergi ke kaunter saya di bawah sana, bertemu dengan wakil daripada Al-Barakah, ataupun tuan-tuan boleh datang ke Manjui pada 25 dan 26 untuk sama-sama meraihkan sambutan ulang tahun yang kelima Al-Barakah. Ataupun tuan-tuan juga boleh membeli air penawar dan sebagainya yang ada dijual di bawah sana untuk diwakafkan dalam ini. Dan tolong akad wakaf ketika tuan-tuan membeli tanah-tanah wakaf. Cuma pada malam ni saya tak bawa CJ wakaf, kita hanya bagikan resit sahaja. Dan yang terakhir, ini ada borang permohonan bantuan Baitul Mal Wong Biso Alif Wong bin Abdullah. Dia mu'alaf, dia minta derma. Dia mu'alaf ya, minta derma bagi sesiapa yang nak derma kepada saudara Wong Bisa ataupun Alif Wong bin Abdullah. Dia ada di depan sana. Jadi tuan-tuan boleh bagi bantuan kepada dia. Dia masuk Islam tahun 2008. Baik, sekadar itu saja. Kita jumpa pagi besok di sini, kuliah subuh di Taman Melawati, dan malam besok di AU. Ya, silakan. Baik, malam besok di Surah Mustaqim. Baik, kita jumpa subuh, kita jumpa duha, kita jumpa maghrib malam besok insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.
أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. Kau umpama